Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini kita insya-Allah akan mula pada kursus ataupun daurah pada tafsir dan tadabbur pada surah Al-Waqi'ah. Alhamdulillah, sebelum ni kita sudah buat pada surah Yasin dan surah Al-Mulk, dan hari ini insya-Allah kita akan buat pada surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua insya-Allah untuk kita buat kelas tafsir satu hari. InsyaAllah kita dapat buat untuk satu Quran insyaAllah dengan Syekh Mahmud insyaAllah biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. InsyaAllah supaya kita jaga pada masa kelas biiznillah subhanahu wa ta'ala, untuk maklumkan pada pelajar yang baru join dengan kita, kelas kita awal Syekh Mahmud akan terangkan insyaAllah, dia akan sampaikan pada kelasnya. Kemudian di hujung kelas biiznillah subhanahu wa ta'ala akan ada soal jawab. Jika ada soalan ataupun nak tanya apa-apa tentang apa yang kita belajar dalam kelas ini, boleh tanya terus pada Syekh Mahmud. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum sini. Mungkin nabda insya-Allah. Ustaz, terima kasih Ya Ustaz. Nah, nuratil Fatihah insya-Allah. Insya-Allah. Ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. عندكم الفاتحة أستاذ. فاتح إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الشفاء والبلاء والنصر على الأداء وسوق الغيث والفرج والرحمة جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وعلى نية أن الله سبحانه وتعالى ييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوائجنا ويرفعنا في أعلى عليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين، وعلى نية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين وإننا أكرم الأكرمين، ويجعل هذا الدرس درس مبارك إلى أكرم الأكرمين، وخصوصا ما نواه الحبايب وهناه الحبيب المحبين يا رب العالمين. إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علم الإنسان ما لم يعلم وأنزل القرآن على نبيه الأكرم هداية ورحمة للمؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seperti mana sudah diberitahu oleh Ustaz Nadir, kita akan belajar sama-sama lah surah tafsir suratul Waqi'ah. Suratul Waqi'ah yang mulia dan banyak kelebihannya. Biasanya ulama kalau mula hafal Quran atau suruh belajar mereka hafal Al-Quran, mereka akan suruh belajar mereka hafal 5 atau 6 surah terlebih dahulu kerana kelebihan surah itu. Surah yang pertama Suratul Kahfi. Surah yang kedua Surah Yasin. Surah yang ketiga Suratul Sajadah. Surah yang keempat Suratul Dukhan. Surah yang kelima Suratul Mulk. Surah yang keenam yaitu surah kita ini yaitu Suratul Waqi'ah. 6 surah ini banyak hadis yang menceritakan
kelebihannya. Bacaannya banyak, ada banyak kelebihan, lebih dari surah-surah yang lain. Walaupun semua Quran dan semua mulia. Jadi suratul Waqi'ah ini surah Makkiyah. Sebelum ni kita sudah jelaskan apa maksud Makkiyah, apa maksud Madaniyah. Jadi suratul Waqi'ah ini surah Makkiyah. Semuanya kecuali satu ayat. Ini menurut pendapat Imam Ibn Abbas, sahabat Nabi SAW. Sayyidina Ibn Abbas berkata, suratul Waqi'ah seluruhnya, semua ayat-ayat suratul Waqi'ah Makkiyah. Kecuali satu ayat, iaitu firman Allah, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Iaitu ayat keberapa? Ayat yang ke-82. Ini kalau menurut pendapat Ibn Abbas. Maksudnya ayat ini sahaja Madaniyah. Tapi yang lain semua Makkiyah. Sebab itu ulama kata ada bahagian surah campur, bahagiannya Makkiyah, bahagiannya Madaniyah. Seperti suratul Waqi'ah ini. Suratul Waqi'ah semuanya Makkiyah. Cuma ayat yang ke-82 iaitu وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, dia Madaniyah. Ayat ini Madaniyah saja. Kalau ikut menurut pendapat Al-Imamul Kalbi, imam lain dalam ilmu tafsir, dia kata 4 ayat yang Madaniyah, yang lain semua Makkiyah. Kalau tadi Ibn Abbas dia kata 1 ayat sahaja Madani. Tapi pendapat yang kedua ni dia kata semua suratul Waqi'ah Makkiyah kecuali 4 ayat. Yang pertama, afa bihadzal hadisi antum mudhinun, iaitu ayat 81. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, 82. Dan 2 ayat lagi iaitu ayat 39 dan 40, iaitu thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Jadi ini mukaddimah tentang surah Al-Waqi'ah, dia Makkiyah atau Madaniyah. Dan suratul Waqi'ah ini kelebihannya dia menceritakan tentang orang yang dahulu, umat-umat yang dahulu, juga untuk orang yang umat-umat yang akhir zaman. Juga suratul Waqi'ah menceritakan tentang ahli syurga, tentang nikmat di dalam syurga, tentang ahli api neraka, tentang siksaan yang ada di dalam api neraka. Sebab itu ulama kata barang siapa yang ingin mengetahui cerita bara umat dahulu dan yang akan datang, juga ahli syurga dan ahli api neraka, dan cerita ahli dunia dan ahli akhirat, maka hendaklah dia membaca suratul Waqi'ah. Dia akan dapat ceritanya semua di dalam surah ini. La ilaha illallah. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yakni pernah di dalam penyakitnya yang terakhir sebelum meninggal, yakni ketika beliau sudah mau meninggal sakit, datangnya Uthman bin Affan ziarah kepada Abdullah bin Mas'ud.
Uthman bin Affan tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, apa yang kamu mengadu? Kamu mengadu apa? Rasa sakit apa yang ni? Abdullah bin Mas'ud jawab, aku mengadu dosaku. Dia tak sebut apa sakit. Dia kata, dosa saya yang lagi bahaya dan lagi menyakitkan saya dari sakit. Kemudian Uthman tanya dia, fama tashtahid? Maka apa yang kamu suka? Suka satu makanan ke, satu buah ke, kita boleh bagi kamu. Abdullah bin Mas'ud jawab kepadanya, dia kata, aku harap dan suka rahmat Tuhanku. Dia tak minta apa-apa dari orang dunia. Kemudian Uthman tanya Abdullah bin Mas'ud, dia kata, adakah kamu perlu kepada doktor? Kita boleh panggil doktor juga. Nak kita panggil doktor untuk cek kamu? Abdullah bin Mas'ud jawab kepadanya, doktorlah yang menyakitkan saya. Maksudnya Allah. Allah yang bagi dia sakit dan Allah yang membagi syifa kepadanya. Subhanallah. Lepas tu Uthman bin Affan tanya Abdullah bin Mas'ud, dia kata, okey, kamu nak apa-apa? Uthman ini Amirul Mukminin, dia kata, mahu hadiah ke, kita bagi duit ke, ini bagi gaji duit untuk kamu? Abdullah bin Mas'ud dia kata, aku tak perlu, tak nak. Uthman kata kepadanya, bolehlah kamu tinggalkannya untuk anak perempuan kamu, kepada puteri-puteri kamu. Kalau kamu meninggal, kesian mereka. Abdullah bin Mas'ud jawab kepada Uthman, dia kata, adakah kamu risau kefakiran untuk puteri-puteri saya? Sesungguhnya saya sudah menyuruh puteri-puteri saya setiap malam membaca surah Al-Waqi'ah. Dan saya sendiri pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul Waqi'ah, man qara'a suratul Waqi'ah kull lailatin lam tusibhu faqatun abada." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia takkan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Takkan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Yani rezekinya insya-Allah selalu murah dan mudah. Fakana Abu Dhabiyah, maka Abu Dhabiyah ni ada waktu Abdullah bin Mas'ud ucapkan hadis ini, dia kata, selepas tu aku tidak meninggalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam. Sebab itu ulama kata antara asbab murah rezeki dan senangkan rezeki kita iaitu membaca suratul Waqi'ah setiap malam. Barang siapa yang nak dapatkan hasil itu, dia kena setiap malam istiqamah baca suratul Waqi'ah. Bukan satu hari baca, satu hari tak baca. Dia kena istiqamah. Barulah akan dapat hasil bacaan itu. Baik. Kita baca ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, yakni apabila terjadi hari kiamat. Dan yang dimaksudkan oleh hari kiamat di sini iaitu ketika tiup di dalam sangkakala yang kedua. Tiup di dalam sangkakala ada dua. Yang pertama, mematikan seluruh makhluk. Tiup di sangkakala yang kedua,
Tiupan sangkakala yang kedua, membangkitkan mereka untuk pergi pada mahsyar dan mendapatkan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberi gelaran al-waqi'ah? Idza waqa'at al-waqi'ah, yani waqi'ah itu di dalam bahasa Arab macam terjatuh. Waqa'a syai'u, jatuh. Kalau kata waqa'a cawan, yani cawan itu jatuh. Jadi al-waqi'ah ni sebab hari kiamat ini dia bukan datang dengan memberitahu sebelum itu. Dia akan terjadi dengan cara kejutan. Dia akan mengkejutkan manusia. Dia akan datang tiba-tiba. Ini kejadian hari kiamat itu. Dan kejadian itu akan jadi dahsyat sangat. وهكذا ليس لوقعتها كاذبة. Ayat kedua, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Yani ليس لوقعتها كاذبة, yani kejadian hari kiamat tidaklah didustakan kerana semua orang akan melihat dan akan rasanya itu dengan sendiri. Okay. Mereka memang akan semua manusia, hatta yang sekarang ingkar juga tentang hari kiamat, di hari kiamat mereka akan mengaku sebab mereka akan melihat sendiri dengan mata mereka. Juga antara maksud laisa liwaqa'atiha kadhibah, yakni tidak ada apa-apa boleh menahankan hari kiamat atau mentangguhkan hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada apa-apa, tidak ada sesiapa atau tidak ada apa-apa kekuatan yang boleh menungguhkan atau memberhentikan kejadian hari kiamat. La ilaha illallah. Juga antara maksudnya ulama kata inna qiyamaha jiddun la hazla fi. Kejadian hari kiamat semuanya serius. Tidak ada gurau-gurau di hari itu, tidak ada gurau-gurau dengan kejadian itu. Khafidatun rafi'ah, ayat yang ketiga. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Itu adalah suasana hari kiamat. Kalau terjadinya hari kiamat, maka di hari kiamat ada bahagian golongan akan ditinggikan oleh Allah. Juga ada bahagian orang akan direndahkan dan dihina di hari kiamat. Ulama kata, yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan orang kepada syurga dan akan hinakan bahagian orang kepada api neraka. Alhamdulillah. Juga antara maksudnya khafidatun rafi'ah, yaitu hari kiamat akan menghinakan orang yang sombong dan kibir dan tinggi di dunia. Dan akan meninggikan derajat orang yang miskin, yang dihina di dunia, tapi dia orang soleh dan istiqamah. Wahakata. Wafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, ayat yang keempat, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Yani di hari kiamat
bumi ini akan diguncangkan. Ibn Abbas berkata, "Idza rujjat," perkataan rujjat itu al-ardu rajja, yakni berguncang dengan keras sehingga ada bunyi yang kuat sehingga membuatkan orang semua takut dan tidak boleh tahan dahsyat kejadian itu. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Ayat yang kelima. Dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbatha. Maksud gunung-gunung dihancur-hancur, yakni akan dihancurkan seperti mana orang menghancurkan atau biji-bijian sehingga menjadi tapung. Sehingga begitu. Gunung-gunung ini semua seperti mana kalau orang blend, dekat blender tu masukkan biji kopi ke biji gandum sebagainya sehingga dihancurkan. Begitu juga daripada guncang-guncang bumi ini, bukit semuanya akan dihancurkan sehingga menjadi seperti tapung. La ilaha illallah. Ulama tafsir maka kata gunung-gunung semuanya akan terlanggar satu sama yang lain sehingga terhancur. Menjadi seperti tapung yang halus. Atau menjadi seperti basir yang halus. Itu yang dimaksudkan oleh wabussatil jibalu bassa. La ilaha illallah. Fakanat haba'an mumbatha. Ayat yang ke-6. Maka jadilah ia, yakni gunung-gunung, debu yang berterbangan. Yang berterbangan. Yakni seperti debu, bukan debu yang macam berat atau debu yang bekat. Tak. Debu tu yang halus, yang sehingga terbang-terbang. Sangat halus dan sangat ringan. Gunung-gunung ini yang sekarang berat. Dan ulama kata, gunung ini, lihatlah bagaimana dia tinggi. Dia di bawah bumi 2 kali atau 3 kali tinggi begitu. Di dalam bumi. Oleh itu, sebab itu, bumi ini dipegang agar tidak hancur oleh gunung-gunung. Maka jika gunung ini tercapur dan hancur, maka bumi dengan otomatik terus akan hancur. Sebab yang memegang bumi ini ialah gunung. Fakanat haba'an mumbatha. Wa kuntum azwajan thalathah. Ayat 7. Dan kamu menjadi 3 golongan. yakni di hari kiamat itu, kamu wahai manusia semua akan menjadi 3 golongan. Golongan kanan, 1. 2, golongan kiri. 3, orang-orang yang paling dahulu beriman.
Itu maksud ayat yang ketujuh. Ayat yang ke-8, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Ulama kata orang kanan itu apa maksud orang kanan? Kanan apa? Ada beberapa tafsir tentang firman Allah, ashabul maimanah. Ashab penghulu kanan atau orang yang kanan. Ada ulama kata Nabi Adam alaihi salam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'raj, Rasulullah lalu dan melihat Nabi Adam. Kemudian dia nampak Nabi Adam pandang kepada sebelah kanan, ada manusia, ramai manusia sebelah kanannya, ada ramai manusia sebelah kiri Nabi Adam. Dan jika Nabi Adam pandang kepada yang sebelah kanan, dia baca doa dan ucap Alhamdulillah dan senyum kepada mereka. Dan kalau pandang kepada kiri, dia marah dan sedih dan tegur mereka. Jadi Rasulullah tanya Jibril, siapa lelaki ini dan siapa mereka yang sebelah kanan dan kirinya? Jibril berkata, ini adalah ayahmu Adam alaihi salam, ayah manusia. Dan yang sebelah kanannya itu ahli syurga daripada zuriatnya. Yang sebelah kiri mereka ahli api neraka daripada zuriat Adam alaihi salam. Maka dia gembira kalau nampak kepada yang sebelah kanan dan dia sedih kalau dia nampak kepada yang sebelah kiri. Jadi ini salah satu makna ayat yang kelima ini, yaitu ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan ada tafsir lain yang kata ashabul yamin, yakni orang kanan itu, maksudnya orang yang memegang kitabnya dengan tangan kanan. Kerana di hari kiamat, kitab-kitab kita semua, catatan kita yang ditulis dalamnya, amalan-amalan kita, dia akan terbang. Ketika manusia semua di atas atas bumi mahsyar, maka ada bagian orang dapat pegang kitabnya dengan tangan kanan. Dan itu adalah tanda baik. Dan tanda dia ahli syurga dan tanda amalannya penuh dengan kitabnya penuh dengan amalan baik. Tapi ada bagian orang, na'udzubillah, dia akan pegang kitabnya dengan tangan kiri. Dan itu adalah tanda buruk. Membuktikan kitabnya penuh dengan amalan buruk. Maka itulah yang dimaksudkan oleh ashabul yamin ma ashabul yamin. Ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Ayat yang ke-9, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan kiri alangkah sengsara. Sengsaranya golongan kiri itu alangkah alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Kerana mereka ahli api neraka. Dan mereka orang yang banyak dosa. Washabul masyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulangkan dia macam ashabul yamin cukup, tapi Allah Subhanahu wa taala tambah ma ashabul yamin. Juga Allah Subhanahu wa taala berkata wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah. Kenapa ma ashabul masy'amah? Ulama kata itu litafkhim. Yani Allah Subhanahu wa taala ingin kita ingin memuliakan orang kanan dan ingin menghinakan orang kiri yang ada di sebelah kiri. Sama seperti atau untuk menarik perhatian dan membuatkan kita perhatikan sangat kepada perkara itu.
Seperti juga di dalam surah Al-Haqqatu Mal-Haqqah. Juga surah Al-Qari'ah Mal-Qari'ah. Banyak surah dalam Al-Quran yang mula juga macam tu. Was-sabiquna as-sabiqun, ayat 10. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk syurga. Was-sabiqun as-sabiqun. Siapa yang paling dahulu masuk Islam? Beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berbagai atau ada berbeza pendapat ulama tafsir. Ada yang kata yang dimaksudkan oleh yang paling dahulu beriman iaitu para anbiya. Mereka yang paling dahulu beriman sebelum sesiapa pun. La ilaha illallah. Tetapi ada ulama lain kata orang yang paling dahulu beriman iaitu bukan para anbiya, tidak, orang yang paling dahulu dan awal beriman kepada anbiya. Seperti Nabi Muhammad SAW, orang yang paling awal beriman kepadanya Sayyidatina Khadijah dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini kiranya antara as-sabiqun as-sabiqun, yani orang yang paling dahulu beriman kepada para anbiya. La ilaha illallah. Sayyidina Ali bin Abi Talib dikata as-sabiqun, orang yang paling dahulu itu siapa? Dia kata orang yang paling dahulu sampai kepada orang yang paling dahulu salah 5 fardu. yakni salat di awal waktunya dan salat dengan segera cepat. Salat di awal waktunya. Selalu salat 5 fardu di awal waktunya. Sayyidina Sa'id bin Jubair dia kata as-sabiqun, orang yang paling dahulu iaitu orang yang paling dahulu bertaubat dan melakukan amalan saleh. Yakni berlumba-lumba dia selalu yang buat amalan saleh terlebih dahulu sebelum sesiapa. Jadi ini termasuk daripada golongan as-sabiqun, as-sabiqun. Jadi yakni apa? Itu yakni ajaran juga untuk kita sentiasa kena melakukan amalan yang baik dengan awal waktunya, dan la tuakhir al-amala ila al-ghad. Janganlah lambatkan amalan kamu kepada esok, kerana besok tidak tahu kamu masih hidup atau sudah meninggal. Sebab itu ulama suka kalau ada orang ada niat baik yang mau buat amalan soleh, dia bagus, buatkan terus di hari itu, di waktu kamu dapatkan ilham. Dan jangan lambatkan itu sampai besok atau sampai minggu depan atau bulan depan, sebab wallahu a'lam boleh hidup sehingga waktu itu atau tidak. Wahakala. La ilaha illallah. Shumait bin al-Ajlan, ada seorang ulama namanya Shumait bin al-Ajlan, dia berkata, an-nasu thalathah, manusia ini ada 3 jenis, 3 bahagian. Manusia ini dia ada 3 bahagian. Rajulun ibtakar al-khair fi hadathati sinnih. Orang yang dari kecil, dari baru balik, dari sebelum balik pun dia Masya Allah belajar ilmu, istiqamah, solat, tak gaflah, tak lalai, tak buat dosa. Dan dia tetap dalam keadaan begitu sehingga dia keluar dari dunia ini. Masya Allah. Ini orang yang betul-betul paling dahulu akan masuk kepada syurga, paling dahulu daripada orang-orang yang lain. Sebab dia dari kecil istiqamah, dari kecil dia tak buat dosa, dari kecil dia berada di dalam perjalanan yang baik. Dan dia wafat juga di dalam keadaan begitu. Ini bahagian manusia yang pertama. Mudah-mudahan kita insya-Allah semua daripada golongan ini.
Bahagian yang kedua dari manusia. Orang dari kecil dia berada dalam keadaan dosa, na'udzubillah. Dari kecil, dari mula dia balik pun dia dah buat dosa, maksiat, dan dia tetap di dalam keadaan dosa dan maksiat itu sehingga dia wafat. Sehingga dia meninggal di dalam keadaan dosa. Jadi hidupnya semua dosa, hidupnya semua maksiat. Itulah ashabus shimal, orang kiri. Mereka lah orang kiri. Bahagian yang ketiga, orang yang mulakan hidupnya dengan dosa. Dan dosanya tu panjang. Tetapi sebelum dia meninggal, alhamdulillah, dia rujuk kepada Allah. Dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ashabul yamin, orang kanan. Yakni campur, amalan mereka campur. Ada dosa, tetapi alhamdulillah akhirnya husnul khatimah. Dia dapat taubat sebelum dia meninggal. Ini ashabul yamin, orang kanan. Tetapi tidak terbanding pun dengan yang paling dahulu tu. Yang dari kecil sampai meninggal, mereka tak buat dosa, mereka selalu dalam keadaan yang baik. Baik. Ulaikal muqarrabun. Ayat 11, mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dekat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sifat atau sikap orang yang dekat dengan Allah, yaitu yang dikata di dalam tafsir Al-Qurtubi, "Idza kharaja rajulun minas sabiqin al-muqarrabin min manzilihi fil jannah, kana lahu daw'un yu'rafu bihi min dunih." Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikata, seorang lelaki yang daripada golongan yang paling dahulu beriman, yakni as-sabiqin. Jika dia keluar daripada rumahnya di dalam syurga, maka akan keluar dan bersinar mukanya sehingga semua orang yang nampaknya akan perasan, oh, ada seorang daripada golongan al-muqarrabin keluar dari rumahnya kerana cahayanya yang terang dan mempenuhkan kawasan. Dia keluar sekali dengan cahaya. Ini antara sifat al-muqarrabin. yakni orang yang dekat kepada Allah. Manusia sekarang berusaha cuba-cuba nak dekat dari orang ni, nak dekat dengan orang kaya, nak dekat dengan, tetapi manakah itu yang harap dan bersungguh-sungguh dan berusaha untuk menjadi dekat daripada Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebanggaan yang kekal. Kebanggaan yang kekal jika kita menjadi dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, ayat 12. Mereka ini yang dekat daripada Allah, iaitu yang paling dahulu. Mereka berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Fi jannat an-na'im. Mereka berada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ayat 13. Segolongan besar daripada orang-orang yang terdahulu. Segolongan besar daripada orang-orang yang terdahulu. Ayat 14. Dan segolongan kecil daripada orang-orang
yang kemudian. Ayat ini dia cerita tentang sejumlah mereka yang ada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan dan yang dekat daripada Allah. Allah berfirman, segolongan yang besar, yakni ramai daripada orang-orang yang dahulu, iaitu umat-umat dahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Dan sedikit, golongan kecil daripada orang yang kemudian, iaitu daripada umat Nabi SAW. Tetapi sahabat Nabi SAW rasa sedih ketika mendengar ayat tersebut. Kerana apa? Mereka kata, yakni sedikit sahaja golongan kita, umat Nabi SAW, kecil di dalam syurga. Jadi mereka rasa sedih. Waktu itu Rasulullah SAW ambil hati mereka dan tenangkan hati para sahabat. Dia kata, sesungguhnya aku berharap kamu, wahai umatku, menjadi suku ahli syurga. Yani jumlah suku ahli syurga adalah daripada umat Nabi SAW. Kemudian Rasulullah berkata, bahkan 1/3 ahli syurga. Yani bertambahlah. Tadi suku, sekarang 1/3. Kemudian Rasulullah sambung hadisnya, dia berkata, bahkan separuh ahli syurga. Dan kamu juga share dan berkongsi sama-sama dengan umat-umat dahulu di separuh yang kedua. Yani umat Nabi SAW lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu maksud antara maksud thullatun minal awwalin wa thullatun wa qalilun minal akhirin. Ada bahagian ulama pendapat mereka dua-dua golongan ini daripada umat Nabi SAW, bukan daripada umat dahulu. Ini kata Sayyidina Ibn Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, as-sullatan, dua-dua golongan itu semua mereka daripada umatku. Jadi golongan besar daripada orang yang dahulu, yakni orang yang pertama masuk Islam ikut Nabi SAW daripada golongan sahabat dan tabi'in dan orang yang di 300 tahun yang dahulu. Wa qalil, dan sedikit daripada orang yang di akhir zaman. Sebab di akhir zaman banyak tak ada orang istiqamah, jaga agama. Jadi tidak samalah. Tidak sama dengan yang di zaman as-salafus salih. La ilaha illallah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, khairukum qarni, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah qarn saya. Qarn itu 100 tahun. Yani 100 tahun yang Rasulullah SAW ada dalamnya. Itu adalah masa yang paling mulia di dunia. Ala sururin maudunah. Bagaimana mereka di dalam nikmat? Kemudian Allah SWT mula menceritakan tentang nikmat-nikmat yang ahli syurga dapatkannya di dalam syurga. Ayat 15, mereka berada di atas belamin-belamin yang bertahtakan emas dan bermata. Masya Allah. Bukan belamin-belamin yang mulia sahaja, bahkan yakni bertahtakan emas dan bermata sebagai kemuliaan untuk ahli syurga. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ayat yang ke-16, mereka bersandar di atasnya saling berhadapan. Yakni tidak ada yang terbaling kepada yang lain.
Walaupun duduk macam mana, duduk di mana di syurga, katil itu yang jenis yang boleh pusing. Jenis katil itu yang boleh terbang. Katil itu atau belamin-belamin itu yang boleh tinggi dan rendah. Dan sentiasa saling berhadapan satu sama yang lain. Atau ulama kata jika katil itu tinggi, terlalu tinggi, macam kakinya tinggi, maka jika hamba Allah ingin duduk atasnya, maka katil itu akan turun tawaduk untuknya, tunduk untuknya, sehingga dia senang duduk atasnya. Selepas hamba Allah duduk atas katil atau belamin-belamin itu, maka itu dia jadi tinggi sangat sehingga dia nampak semua syurga di bawahnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-11. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk ahli syurga iaitu mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Yakni selama-lamanya muda itu muda je. Tidak menjadi tua, juga tidak rasa penat. Anak muda tu kerja mereka di syurga pusing kepada ahli syurga, khidmat ahli syurga, tidak jadi tua, tidak berupah bercipta mereka, tidak rasa penat. Mereka dicipta oleh Allah khas untuk berkhidmat dan membantu ahli syurga. Sebab ulama kata nikmat itu tidak menjadi sempurna kecuali jika ada orang yang berkhidmat, yang tolong. Yani sekiranya contohnya kalau ada satu orang kaya, hatta juta-juta duitnya, tapi kalau tidak ada orang yang tolong masak untuk dia, yang bersihkan rumah dia, yang kemaskan barang dia, yang uruslah kebersihan rumah macam bebek sebagainya, maka nikmat itu belum lagi jadi sempurna. Tapi kalau ada, sehingga dia tenang sahaja, dia tidak membuat apa-apa kerja, dia relax sahaja, dan barang, makanan, minuman semua siap sahaja di depan matanya, itu adalah kesempurnaan nikmat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingin memastikan ahli syurga tenang, gembira dan di dalam nikmat yang sempurna. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq. Mereka pusing khidmat bawa apa? Mereka bawa akwab wa abariq. Mereka membawa gelas dan syirik. Gelas dan syirik. Dan biala berisi minuman yang diambil daripada air yang mengalir. Masya Allah. Mereka bawa gelas, juga mereka bawa syirik. Syirik itu diisi dengan air minuman atau dengan arak syurga yang mengalir di dalam syurga. Mereka tuang di dalam gelas dan bagi kepada ahli syurga minum di mana-mana sahaja mereka berada. Subhanallah. Ulama kata air yang mereka bawa itu adalah arak, iaitu khamar. Sifat
sifat khamar itu atau arak itu yang dibawa oleh anak muda di syurga sebagai khidmat kepada ahli syurga, sifatnya la yusadda'una anha wa la yunzifun, iaitu ayat 19. Mereka tidak bening kerananya, yakni kerana minum arak, dan tidak pula mabuk. Sebab apa? Sebab ulama kata arak ini dia ada 4 kesan jika ada orang minumnya. Kesan yang pertama, orang yang minum arak di dunia ini dia mesti mabuk. Yang kedua, mesti bening kepala. 3, mesti akan muntah. Biasa muntah orang yang minum arak, muntah. 4, dia banyak buang air kecil. Jadi ulama kata, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan arak di akhirat, di dalam syurga, 4 kesan itu tak ada. Yani orang minum arak syurga tidak rasa pening kepala, tidak rasa nak muntah, tidak mabuk juga. Kerana arak yang di syurga semuanya manfaat, semuanya baik. Kalau di dunia ni buat orang mabuk, hilang akal. Tapi arak yang di syurga menambahkan akal, menambahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yunzifun, yakni tidak habis arak itu. Sentiasa ada. Anak muda tu pun sentiasa bawa di dalam syirik itu arak dan air itu untuk memberi minuman kepada ahli syurga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ayat yang ke-20. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih juga ada di dalam syurga. Mereka pilih sahaja apa-apa di dalam syurga mereka boleh dapatkan. Apa-apa saja yang mereka pilih di syurga mereka boleh dapatkan. Walahmi tayrin mimma yashtahun, 21. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Walahmi tayrin. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, di dalam syurga ada burung yang panjang lihinnya. Dia akan macam beratur atau tersusun, semuanya berdiri di depan wali Allah di syurga, di depan ahli syurga, di depan seorang yang ahli syurga, di dalam syurga yang. Kemudian burung itu berbicara kepada ahli syurga. Dia kata, wahai wali Allah, aku sudah makan dan minum daripada air mengalir dan taman-taman yang bawah al-arsh. Dan saya sudah minum daripada mata at-tasnim, yakni macam sungai at-tasnim, mata at-tasnim di dalam syurga. Maka makanlah sedikit daripada dagingku. Burung di dalam syurga memohon-mohon kita, jika kita ahli syurga, untuk kita makan daripada dagingnya. Maka kadang-kadang wali Allah itu tak rasa waktu tu nak makan. Dan burung-burung yang lain semua, mereka mohon-mohon dia sehingga dia yakni rasa macam okeylah nak cuba makan. Dia baru rasa sahaja ahli syurga, baru rasa di dalam hatinya nak makan, terus burung itu terjatuh di depan dia di atas pinggan yang dari emas, dah siap masak. Dah siap masak dan sedap. Maka dia makan daging burung itu, ahli syurga. Selepas selesai makan, burung itu tulangnya berkumpul dan balik terbang seperti biasa. Seolah-olah dia tidak mati. Subhanallah. Ini dimakan, orang ahli syurga makan dia, makan daging burung. Lepas tu burung itu bangun. Sebab di dalam syurga tak boleh mati. Tak boleh mati. Apa-apa tak boleh mati. Jadi dia terus hidup. Burung itu. Apa-apa yang makan di syurga, iaitu yang haiwan yang hidup, dia akan hidup balik.
Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika mendengar itu, dia kata kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya syurga ini nikmat, mewah." Nabi SAW dia kata, orang yang makan nikmat itu lebih mulia daripada dia, yakni syurga. Yani orang yang ada di dalam syurga, orang Islam, orang yang soleh, wali-wali Allah, orang yang istiqamah, yang masuk syurga, dia lagi mulia daripada syurga dan nikmat-nikmat itu. Bahkan syurga dengan anak muda dalamnya dan bidadari di dalamnya semuanya khidmat dan taat kepada ahli syurga. Wa hurun 'ain ayat 22, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Masya Allah. Ada di dalam syurga juga bidadari yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakannya untuk berkhidmat juga dan untuk menggembirakan ahli syurga. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifat dan sifat bidadari itu dalam ayat 23, laksana mutiara yang tersimbang baik. Yakni bidadari itu, kecantikan dia, keindahan dia tu seperti mutiara yang simban dan bersih sangat. Tidak ada hatta habuk. Sikit pun habuk tak ada. Dia kalau bersih sangat, sangat bersinar dan cantik dan indah. Begitu juga bidadari di dalam syurga. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sediakan itu semua? Bidadari, anak muda, air, buah-buahan, daging burung. Jawapannya, jazaan bima kanu ya'malun. Ayat 24. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi, apa yang kita kerjakan di dunia ini, yakinlah ini balasannya. Balasannya inilah. Anak muda khidmat kita, bidadari, buah-buahan, daging burung, macam-macam ada di dalam syurga. Kita berada di dalam kenikmatan yang begitu dahsyat. Semua itu hasil atau sebagai balasan pada apa yang kita kerjakan di dunia. La ilaha illallah. Ada satu hadis Sayyidina Khalid bin Al-Walid, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki daripada ahli syurga, dia pegang satu biji apel, maka terbelah. Dia bukan yang belah, dia terbelah sendiri apel itu. Maka dia kata, terkeluar selepas apel itu terbelah dua bahagian, terkeluar dari tengah dia satu bidadari baru untuk dia. Kalau dia melihat kepada matahari, bidadari itu, matahari merasa segan dan malu daripada kecantikan bidadari itu. Dan tidak ada kekurangan langsung daripada apel itu. Yakni bukan kurang kerana terjadi bidadari. Maka ada satu lelaki tanya Khalid bin Al-Walid, dia kata, belik sangatlah ini. Bagaimana terjadi satu bidadari tapi apel sama, tak kurang. Khalid bin Al-Walid jawab kepadanya, dia kata, kenapa bilik? Biar saja. Sama seperti lilin yang sedang terbakar, sedang nyala. Kita ambil satu lilin baru dan ambil api daripada api lilin yang pertama itu. Adakah api lilin yang pertama kurang? Tidak, kan? Tapi dia dah bagi api kepada lilin yang kedua. Bahkan kita boleh bakar
ambil api daripada lilin yang pertama, kita boleh bakar 10 lilin daripada satu lilin saja. Dan api lilin tu dia takkan kurang. Kita ambil api bakar tu yang kedua, susun dari lilin yang pertama. Dia kata ini pun kita nampak depan mata kita. Api tu tak kurang apa-apa. Jadi kenapa rasa bilik jika perkara tu di syurga? Walhal di dalam syurga pasti lagi dahsyat daripada apa yang ada di dunia. Yang ini maknanya di dalam dunia pun ada contoh yang kita ambil banyak daripadanya dan dia tak kurang. Iaitu api. Kita ambil banyak daripada api. Tapi api mana ada kurang? Kalau ada api sekarang nyala depan kita. Kita bakar kayu. Lepas tu bakar kotak. Lepas tu bakar kertas. Lepas tu bakar tungkat. Lepas tu bakar leleng. Kita ambil banyak api daripada api tu. Tapi api tu nampaknya tak kurang. Jadi begitulah apple di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sifat bidadari, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Idza aqbalat," kalau dia datang menghadap kepada kita, mukanya bersinar seperti rembulan. Seperti cahaya rembulan dan matahari untuk ahli dunia. Dan kalau dia terbaling, pusing pergi, kita boleh nampak hati dan paru-paru yang dalam badan dia dari belakang kerana bajunya dia nampak sampai dalam badan dia dari kecantikan dia dan keindahan dia. Subhanallah. Ini semua dia kata jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Kita tambah lagi 2 ayat. Ayat 25. Di sana, yakni di dalam syurga. Ini juga antara nikmat di dalam syurga, iaitu di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Kata-kata yang sia-sia, yang tak ada faedah, tak ada manfaat, kita takkan dengarnya di dalam syurga. Di dalam syurga bercakapan semua zikir atau bercakapan yang baik, ada manfaat. Tidak ada yang bercakapan yang sia-sia, lalai atau lagi jauh kalau perkataan itu dosa. Jadi di dalam syurga perkataan semuanya baik sahaja. Jadi harus kita juga di dunia ini menjadikan rumah kita seperti syurga. Yakni di dalam rumah jangan bercakap kecuali percakapan yang baik, yang bermanfaat. Kalau rumah kita tidak ada percakapan yang sia-sia, lagipun yang dosa, maka rumah kita sekarang mencontohi syurga. Rumah kita di dunia ini mencontohi syurga. Sebab dalam rumah kita tak ada bercakap sia-sia atau dosa. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Ayat 26. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Itu sahaja yang mereka boleh dengar di syurga. Dalam syurga salam sahaja. Maksud salam di sini yakni setiap satu mengucapkan ucapan yang selamat, yang baik, yang tidak menyakitkan hati orang, juga yang tidak mensia-sia orang. Bahkan dia ada manfaat, dia ada faedahnya dan menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tidak ada di dalam syurga mencarut, mengejek-ejek, menghinakan, menyebutkan perkataan-perkataan yang busuk, yang menghinakan sebagainya. Perkataan-perkataan begitu, ucapan-ucapan begitu semuanya tak ada di dalam syurga. Yakni yang di dalam syurga semuanya ayat-ayat yang baik, kalam-kalam yang bagus, ucapan-ucapan yang bagus. Itu sahaja yang ada di dalam syurga. Selain itu tidak ada yang sia-sia maupun yang dosa, menimbulkan dosa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala alihi wasahbihi ajma'in. Insyaallah
berhenti pada ayat 27. Kita sambung pada kelas yang akan datang esok insyaAllah. Alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakumullah anna kulla khair Syekh Mahmud. Allah yubarik fikum. Masya Allah, Masya Allah. Zadakumullah ilman fadhi'an wa darajatin aliyah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita buka sisi soal dan jawab. Jika ada soalan nak tanya pada Syekh Mahmud, silakan insya-Allah. Barakallahu fikum. Boleh terus buka mic dan terus tanya insya-Allah. Assalamualaikum, saya ada soalan. Macam mana yang dikatakan yang merendahkan orang-orang yang sombong dan kibir dalam dunia ni, sedangkan orang yang sombong dan kibir itu orang kafir, orang Islam, orang yang mukmin tak ada sombong dan tak ada kibir. Macam mana ya? Ada juga? Yang pertama sekali, kibir itu ada pada manusia semua, hatta orang Islam. Hatta orang Islam pun ada kibir, ada yang sombong, ada yang tinggikan dirinya kerana kesombongan. Jadi siapa-siapa yang sombong di dunia ini, dan sombong itu maknanya di dalam agama, iaitu sombong yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jika ditegur atau dinasihat dia tak terima kerana sombong, dan dia tidak boleh menerima hak atau kenyataan. Dia tidak boleh menerima perkara itu kerana kesombongan, bukan kerana syubhat atau kerana dia tak faham, tak, kerana kesombongan. Yang ni kadang-kadang perkara itu benar dan dia tahu perkara itu benar, tapi dia tak mau terimanya kerana sombong atau kibir. Ini namanya kibir dan sombong. Jadi di akhirat dihinakan orang itu. Dia akan rendah, akan dihinakan. Hatta Nabi SAW bersabda, orang yang sombong, yang takabur di dunia ini, tak kisah orang kafir atau orang Islam, akan di atas muka bumi mahsyar, Allah akan jadikan mereka kecil seperti semut. Allah akan jadikan mereka kecil seperti semut. Dan manusia semua yang lain akan bijakkan mereka. Itu sebagai kehinaan atau merendahkan mereka. Kerana mereka di dunia asyik sombong dan kibir atas manusia yang lain. Okey, ada soal lain? Syekh, boleh ke kita harapkan nikmat syurga yang hebat tu dengan amalan kita yang sikit kat dunia ni? Boleh, insya-Allah boleh. Sebab perkara tu semua bergantung dengan bersangkaan kita kepada Allah. Siapa-siapa yang sangka baik kepada Allah, insya-Allah Allah bagi dia. Tapi yang penting kita bukan amalan kita sikit sebab kita memang dah buat keputusan kita nak amalan sikit saja, tak. Kita cakap amalan kita sikit tapi kita usaha juga banyakkan amalan kita. Sebab Nabi SAW bersabda, innakum taqtasimunal jannata bi'a'malikum. Sesungguhnya kamu akan membahagikan syurga ini mengikuti amalan kamu. Dan siapa-siapa yang ada amalan banyak, dia dapat syurga banyak. Siapa-siapa yang amalan sikit, dapat amalan syurga sikit. Walaupun amalan kita sikit, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita syurga, itu dah cukup dahsyat, cukup hebat, cukup mulia. Sebab tidak ada sesiapa di dalam syurga fakir atau miskin atau kurang nikmat. Orang yang paling miskin di dalam syurga, Allah akan memberi kepadanya seperti dunia ini 10 kali. Ini orang paling miskin di dunia, di dalam syurga. Jadi yang penting kita masuk syurga. Amalan kita sikit, amalan kita baik. Kalau kita dah dapat masuk syurga, insya-Allah memang nikmat kita banyak. Dan kadang-kadang orang pun tak ada amalan banyak, tetapi Allah terimakan amalannya kerana dia ikhlas. Siapa-siapa kita kalau dah tahu kita kurang ibadah, kurang amalan soleh, kita kena pastikan amalan yang sikit itu dilakukan dengan cara sempurna. Takkan amalan kita sikit lagi pun
tak ikhlas, tak sempurna, tak dilakukan dengan cara bagus. Sebab amalan kita tahu amalan kita sikit. Jadi kita kalau nak buat amalan sikit, kita kena buatlah dengan cara sempurna dan ikhlas yang tinggi. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan Syekh Mahmud wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. InsyaAllah saya harap pada semua insyaAllah esok masuk kelas awal pukul 8 ya. InsyaAllah supaya kita dapat masa dari awal kelas. InsyaAllah jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Syukran lakum Syekh Mahmud. Allah ibarik fikum. Allah yasallamkum yang sini. Doa عندكم sini. أوصيناك. الله عندكم أنتم أو لا؟ يا رب. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك زيادة في الدين وبركة في العمر في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة الموت ومغفرة بعد الموت والنظر إلى وجهك يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. فتح الله عليكم فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. الله يجزيكم الخير يا سيدي. أهلا وسهلا في أمان الله. بارك الله فيكم. الله يحفظك. الله يسلمك. بارك الله فيكم يا رب. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelas kita sudah selesai pada hari ini. InsyaAllah esok pada jam 8 Biiznillah subhanahu wa ta'ala kita kelas akan mula biiznillah. Saya harap pada semua pelajar kalau boleh kita masuk sebelum pukul 8 supaya kita dapat masa insyaAllah untuk lebih sikit untuk kita kalau ada soal jawab di akhir kelas pun boleh kita tanya insyaAllah. Dan saya ingatkan pada semua mesti kita dalam kelas ilmu mesti kita ada pen dengan buku supaya kita tulis sikit-sikit apa yang kita dapat. Mudah-mudahan jadi apa yang kita dapat biiznillah subhanahu wa ta'ala kita boleh amalkan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sebab tujuan Baitul Furqan adalah buat kursus ataupun kelas untuk tafsir dan tadabbur ialah untuk kita nak menhayati Al-Quran. Bukan sahaja nak baca Al-Quran. Baitul Furqan adalah kelas talaqi Al-Quran, ada kelas tahsin bacaan, ada kelas untuk ambil sanad, memang ada semua itu. Tetapi kita tak nak hanya bacaan, kita nak bacaan juga dan nak faham makna ayat Al-Quran itu. Mudah-mudahan apabila kita baca dalam solat insya-Allah subhanahu wa taala kita menhayatilah ayat itu dan kita faham betul-betul biiznillah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan juga kita dapat amalkan apa yang ada dalam ayat itu biiznillah subhanahu wa taala. Untuk ingatkan pada semua insya-Allah kelas untuk hafazan surah Al-Mulk, Yasin dan Al-Waqi'ah. Dan insyaAllah di masa yang terdekat biiznillah kita akan mula surah Sajdah insyaAllah SWT. Jadi bagi siapa berminat untuk teruskan pada program hafazan insyaAllah, pada pelajar yang tak daftar, yang belum lagi daftar dengan kita, boleh insyaAllah join untuk dapat hafazan biiznillah SWT. Untuk maklumkan untuk kursus hafazan itu adalah pada 4 hari seminggu, hari Sabtu, Ahad, pada jam 8 malam hingga jam 9 malam, dan hari Selasa, Rabu pada jam 6 petang sampai pukul 7. InsyaAllah kelas itu ada lebih kurang dalam 4 guru yang menajar. Alhamdulillah. Jadi setiap pelajar ada masa untuknya tak kurang pada 15 minit lebih kurang. Kadang-kadang kalau ada masa lebih kita bagi juga pada pelajar. Siapa-siapa berminat untuk nak hafal Quran, nak hafal surah pilihan itu yang kita pilih, surah Ar-Rahman, As-Sajdah, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Yasin, dan insyaAllah kemudian surah Kahfi juga ada biiznillah subhanahu wa ta'ala. Boleh join dengan kita insyaAllah. Maklumkan mesej dekat kita dalam grup ataupun nombor ustazah terus pun boleh lagi baik. Sebab ustaz ni sibuk kadang-kadang lambat jawab pada mesej-mesej. Barakallahu fikum wa jazakumullah ala kulli khair. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. الحمد لله بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. Syukur kepada Allah SWT. Esok insyaAllah ya. Barakallahu fikum. Jangan lambat. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum.